saya dah cakap sebenarnya untuk cukai perkhidmatan, iaitu bila saya sebut perkara 73A tadi ialah di bawah cukai perkhidmatan. Maka dengan itu, oleh kerana menteri tak jawab tadi, saya ambil balik ucapan saya tadi, pertama tadi, masuk ke ucapan sekarang. Kalau Yang Amat tak jawab juga, jadi Yang Amat masih ada rekod tentang apa yang saya masukkan tadi di bawah cukai jualan. Ini cukai perkhidmatan. Cuma saya nak ulang balik sekali lagi, iaitu berhubung dengan apa yang Pontian sebut, yang orang confuse. Orang confuse tu, kita nak bagi penjelasan secara detail, orang tak nak dengar. Tapi orang nak tahu kenapa cukai perkhidmatan 6% tu yang sama dengan GST, tak termasuk lagi cukai jualan, tiba-tiba kurang Pontian jawab. Tapi Pontian jawab dia bukan kerajaan lagi. Jadi saya minta Yang Berhormat jawab macam tu, supaya rakyat tahu bahawa inilah kemasalahan yang kita hadapi, di mana cukai jualan dan juga cukai perkhidmatan ni di bawah SST sebenarnya menimbulkan masalah. Tapi ini bukan masa untuk kita memperkenalkan GST, tetapi sebenarnya GST adalah sistem yang terbaik. Jadi saya tanya kepada Yang Berhormat, dalam dunia ni dulu kita ada 136 negara yang melaksanakan GST, cuma tinggal lebih kurang 5 ke 6 negara saja yang tak laksana GST, mengamalkan sistem SST. Saya tanya sekarang ini, berapa negara lagi yang masih mengamalkan SST ini dibanding GST? Tapi bukan nak laksanakan sekarang, kita nak laksanakan kemudian, kerana sekarang biarlah perkara pertama ialah menghadapi COVID-19. Dan kita tahu tadi Menteri Kewangan telah pun menunjukkan sikap yang luar biasa kepada pihak pembangkang. Pembangkang minta dia berluluskan serta-merta. Padahal sepatutnya masa PH lagi patut pertimbangkan perkara ini. Contohnya pasal ferry. Kalau PH masa itu luluskan peruntukan, ferry tak rosak. Sekarang ferry sudah 2 tahun di Pulau Pinang rosak. Nak cari alat ganti yang cukup susah. Tetapi Menteri Kewangan dengan rela hati menyetujukan permohonan. Sebenarnya permohonan diminta oleh MCA yang minta sebenarnya. Ini DAP cuma tolong tambahkan. MCA dah telah timbulkan benda ini dan mereka cuma tolong percepatkan. Jadi saya bercakap ni sebenarnya mengikut teks. Contohnya macam Jelutong, kita cakap tajuk lain, dia bangkit-bangkit, Jolo, YMDB, Wajolo, seolah macam itu mimpinya sampai bila-bila. Kita cakap tajuk apa pun, dia akan bangun. Padahal dia seorang peguam yang tahu bahawa memang terkeluar tajuk. Sekarang sekurang-kurangnya saya masih bawa tajuk, iaitu menyetujukan cadangan Kementerian Kewangan tadi. Cuma saya bawah 73A ni, saya nak tanya, kenapa ianya diperkenalkan? Dan di 73 ini kenapa diperkenalkan? Kerana ianya akan merupakan beban tambahan kepada pembayar cukai. Tetapi kalau sekiranya itu wajar diperkenalkan, Yang Amat kena cerita kenapa 73A ini dibuat pinaan. Jadi saya menyokong undang-undang ini dan dalam sama seperti semua pihak bahawa kerajaan telah membuat yang terbaik untuk rakyatnya. Terima kasih Yang Berhormat. Silakan Yang Berhormat Timbalan Menteri. Terima kasih ahli-ahli yang berhormat yang telah terlibat dalam perbahasan bagi meminda rang undang-undang Akta Cukai Perkhidmatan Pindaan 2020 yang telah pun berlangsung sebentar tadi. Sebenarnya banyak daripada pindaan-pindaan ini adalah bersifat konsekuensial daripada Akta Ibu, iaitu Akta Kastam. Dan ianya adalah untuk menyelaraskan akta-akta ini dapat diselaraskan dan juga dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Ahli-ahli yang berhormat, ada membangkit beberapa isu yang saya nak jawab dulu Arau, mungkin sebab Arau tadi tidak ada di sini, yang sebenarnya yang saya telah jawab tadi pun bahawa GST, kenapa kadar cukai GST rendah, namun kutipan lebih rendah daripada SST, ataupun yang Berhormat Menteri juga dah mengatakan tadi kadar SST bagi cukai perkhidmatan 6%, bagi cukai GST 6%. Jadi kenapa
apa bezanya. Dan untuk makluman yang berhormat, cukai yang dikenakan bagi GST adalah seperti yang saya katakan tadi, adalah berbagai peringkat dan dikenakan ke atas semua barang dan perkhidmatan yang bersifat value added, dan manakala cukai jualan hanya dikenakan secara seperingkat oleh pengilang dan pengimport ke atas barang-barang tertentu sahaja. Yang berhormat, Ipoh Timur ada membangkitkan tadi, meminta supaya GST, menghidupkan semula GST adalah bukan cara yang betul, dan beliau ada mencadangkan beberapa pandangan-pandangan bagaimana kerajaan dapat menggunakan hasil-hasil sedia ada, iaitu dengan baik, iaitu misalnya tidak menggalakkan projek-projek runding terus yang masih lagi mengikut beliau. Sebenarnya projek-projek runding terus ini adalah terbatas kepada sektor-sektor tertentu, seperti mana yang saya pernah jelaskan di Dewan Yang Mulia ini, iaitu hanya kepada contohnya projek-projek keselamatan yang melibatkan keselamatan single supplier dan beberapa kriteria-kriteria yang lain. Memang kerajaan telah pun memberikan perhatian terhadap perkara ini, dan kita pun memang berhasrat untuk memastikan supaya setiap perbelanjaan kerajaan adalah dalam keadaan yang berhemat. Sebab itu kerajaan telah menubuhkan Jabatan Integriti yang sudah tentu adalah bertujuan bagi memastikan bahawa pelaksanaan kaedah-kaedah perolehan kerajaan dan kaedah-kaedah yang lain akan dapat mematuhi protokol-protokol integriti seperti mana yang telah ditetapkan, yang akan ditambah baik dari masa ke semasa. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ipoh Timur di atas cadangan-cadangan tersebut. Memang kerajaan ini begitu determin untuk memastikan bahawa setiap perbelanjaan wang kerajaan itu dapat dibelanjakan dengan baik dan dapat memenuhi kehendak dan kepentingan rakyat di negara ini. Yang berhormat Bentian ada meminta menyoal tentang kutipan Digital Service Tax. Setakat ini 11 Disember 2020 hasil kutipan cukai perkhidmatan digital adalah 427,647,643.51 sen, iaitu cukai yang dikenakan kepada digital service provider yang beroperasi di negara ini. Ianya melibatkan banyak. Ini adalah merupakan satu hasil baru akibat perkembangan daripada perkembangan multimedia dan juga IT, dan ini memberikan pulangan yang baik kepada masa depan ekonomi negara kita, kerana banyak servis provider daripada luar negara ini juga menjual perkhidmatan mereka di Malaysia, dan mereka ini akan dikenakan cukai, dan ini adalah merupakan hasil kepada kerajaan. Yang berhormat KANGA ada membangkitkan berapakah jumlah pembayar cukai mengikut tahap pembayar cukai yang ada setakat ini. GST dulu ialah lebih daripada 567,000 orang yang berdaftar, dan cukai jualan 19,636, dan cukai perkhidmatan 46,134 orang berdaftar. Dan apakah langkah-langkah kerajaan memastikan aliran wang tunai ke luar negara dapat dimanfaatkan oleh rakyat? Kenakan cukai perkhidmatan ke atas perkhidmatan digital yang disediakan oleh foreign service provider, termasuk kepada penyedia digital platform yang telah mencapai nilai ambang atau threshold 500,000. Berapakah jumlah remittance dihantar oleh pekerja asing ke luar negara? Perkara ini adalah tidak di dalam bidang kuasa JKDM, ianya berkait dan tidak berkait dengan rang undang-undang ini. Yang berhormat Arau menyatakan bahawa 170 negara telah mengamalkan GST. Kenapa berapa negara lagi yang masih belum mengamalkannya? 190 negara, PBB hanya 41 negara yang masih belum mengamalkan sistem percukaian GST ini. Perdana Menteri, boleh saya jelas sikit?
Ya. Tadi jawapan Timbalan Menteri bahawa remittance yang maksudnya yang dihantar, duit-duit yang dihantar keluar oleh pekerja-pekerja asing tidak termasuk dalam akta perkhidmatan. Saya agak ragu sikit dengan jawapan ini kerana saya percaya kita mengenakan charge-charge tertentu untuk setiap kata penghantaran wang keluar daripada negara. Kerana itu saya tanyakan soalan ni. Timbalan Menteri, dulu saat nak celah sikit. Saya nak dapatkan sedikit penjelasan dan pengesahan daripada Timbalan Menteri jumlah GST bersih yang dikutip dari tahun 2016 hingga 2018. Tadi ada dinyatakan adalah lebih kurang 133 bilion. Tetapi dalam satu jawapan bertulis daripada kerajaan yang diberikan kepada saya, jumlahnya adalah 105 bilion sahaja. Boleh dapatkan pengesahan. Nanti saya bagi the exact. Mungkin ada perbezaan di antara kita dari segi duration itu. Nanti saya bagi yang the exact. Tapi Menteri, yang saya dibekalkan sepanjang itu 133.1 bilion. Ya. Bagaimanapun mungkin saya boleh sampaikan kepada Muhammad selepas ini. Timbalan Menteri, itu jawapan yang saya terima. Hasil bersih 133.1 bilion, refund 67.8 bilion. Jadi kalau kita campur hasil keseluruhan ialah 133.1 campur 67.8 B. Tetapi 67.8 B ini kita refund bagi pada syarikat balik. Syarikat juga adalah rakyat, syarikat juga adalah pengguna. Untuk rekod Timbalan Menteri, jawapan yang saya dapat adalah jumlah kutipan bersih cukai GST setelah ditolak refund. So itu adalah amat jelas. Nanti seperti mana yang saya katakan tadi, saya akan bagi yang the exact because I don't have the amount now. Apa yang saya ada yang seperti mana yang saya sebutkan tadi. Tetapi yang penting di sini ialah seperti mana yang kita sedia maklum bahawa pelaksanaan GST itu adalah lebih complicated sifatnya kerana apabila kita memungut cukai kita harus lagi membayar balik kepada input tax yang patut dituntut oleh pihak-pihak yang lain. Ahli yang berhormat, berkaitan dengan isu yang lain, yang berhormat Arau, ya, berapakah kutipan hasil cukai perkhidmatan? Jawapannya ialah 11.78 bilion sehingga 2020. Berarti kita dapat mengutip cukai jualan ini setiap bulan lebih kurang plus minus lebih kurang 100 juta sebulan, dan dia menghampiri 12 bilion bagi menghampiri Disember 2020. Pindaan 73A yang perlu dibuat pindaan ini untuk makluman yang berhormat, bagi memastikan orang-orang berdaftar yang seperti mana dibangkitkan oleh Mbak Arau, bagi memastikan orang berdaftar tersebut membuat potongan mengikut amount yang layak sahaja. Dan seperti mana yang kita sedia maklum bahawa kita menghendaki supaya mereka tidak membuat penipuan untuk memastikan bahawa kerajaan dapat memungut cukai dengan lebih berkesan. Semua diganggu. Kenapa soal Yang Muhammad Menteri ya? adalah menjadi satu kesalahan daripada 73A bagi mana-mana orang yang yang cuba mendapatkan pemotongan cukai. Saya tanya di manakah section ataupun manakah peraturan kalau sekiranya pegawai ataupun kerajaan gagal kutip cukai, apakah hukuman yang akan dikenakan? Seperti kerajaan PH dulu tidak kutip cukai 3 bulan. Jadi 10 bilion. Siapa yang kita di bawah peraturan mana nak persalahkan? Adakah rakyat boleh kita hukum tetapi kerajaan sendiri yang melakukan kesalahan tidak dapat dihukum? Itu persoalan saya. Juto sila jawab kalau ni. Okey, terima kasih yang berhormat. Saya ada jawapan yang diberikan oleh pegawai di sini berkaitan dengan itu, ialah dikata itu adalah masa tax holiday 3 bulan daripada bulan Jun hingga bulan Ogos 2018 sebelum GST dimansuhkan.
Jadi itulah jawapan yang Siapa berhormat. bagi Jadi saya holiday ingat- kat kerajaan ni? Saya ingat itu Siapa saja bagi saya telah holiday? pun menjawab sebagian besar Yang daripada Muhammad persoalan saya minta itu. tolong jawab kata Jika ada ini adalah perkara-perkara yang kesalahan saya belum dan kami dapat akan jawab, saya akan tindakan berikan undang-undang jawapan bertulis yang kepada- Boleh saya tanya? dengan saya. Terima kasih. Perak. Ahli-ahli yang berhormat, sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju, pohon kata bersetuju. Yang tidak bersetuju, pohon kata tidak. Lebih suara yang bersetuju, maka rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Undang-undang bernama Suatu Akta untuk memindah Akta Cukai Perkhidmatan 2018. Terima kasih majlis dalam jawatan kuasa sekarang.